سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semuanya yang bersama dengan kita pada pagi ini? Mana yang lain tak masuk lagi? Baru berapa orang sahaja? Kuliah ada ya? Jangan tak masuk, baru 8 orang. Pergi mana padahal lewat juga ni kita start. Tak nak masuk kuliah lagi, tak apa. Saya tak nak mengajar lagi lah, senang. Okey. Boleh saya buat kerja lain lah. Bukan sebab malas nak mengajar. Banyak kerja lain nak buat. Okey, baik. Hari ni adalah di situ kan 3 orang kat sini bersama dengan kita. Kita ada Ana. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Semoga semua di bawah lindungan Allah. Amin, mudah-mudahan.
Juga kat ruang haya kita, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim MKS dan semua selamat pagi, selamat pagi. Dan Kak Zah kita, alhamdulillah Kak Zah ada kat sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, nak cakap apa lagi ya? Okey, hari ni muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Assalamualaikum Ustazah kawan-kawan. Liza masuk lambat. Pergi mana? Jadi Ustazah bembel kat sini Kenapa lambat ni? Tak datang kelas. Apalah awak semua ni? Okey, Ana kata page 267. Page 267 point G. Okey, baik. Kak Zah pun sama. Muka surat 267 point G. Okey, betul. Kat Rohaya, muka surat. Okey, semua sama Muka surat 267 point G. Okey, baik. Mana slide Ustazah? Dia punya tu dah tak cantik sekarang Dia tak fully display the slides. Komen pasal slide Tak apa, tak apa. Kita biarkanlah masalah slide tu. Yang penting dia terpapar kan. Okey, hari ini kita akan bincangkan poin D hingga I berkaitan jenis-jenis dosa yang mana akan bermula dari muka surat 278. Tapi kalau tadi muslimah semuanya kan berada di muka surat berapa tadi? Sekejap ya, lupa kita. 267. Dia macam tu. Okay, 267. Jadi sesiapa yang muka suratnya sama dengan saya, kita berada di muka surat 278. Jika yang memegang ataupun yang memiliki kitab, sama sebagaimana teman-teman kita di sini, kita berada di muka surat 267. Yang penting kita akan mulakan pengajian dari poin kita G. Okey? G di situ bertajuk dosa-dosa syaitaniyah. Minggu lepas kita bincangkan tentang dosa apa? Bukan minggu lepas yang lagi satu. Kita bincangkan tentang dosa apa? Siapa ingat? Okay, Liza ingat tak minggu lepas bincang tentang dosa apa? Bukan minggu lepas, minggu yang lagi satu. Sorry, minggu lepas saya tak ada kuliah kan. Malakiyah. Okay, Ananur, Masya Allah. Okay, minggu lepas kita bincangkan tentang dosa Malakiyah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Umi. Jadi minggu ini kita akan sambung perbincangannya iaitu dosa syaitaniyah. Kerana pada perbincangan di sesi yang lepas, kita ada sebutkan bahawa dosa ini terbahagi kepada 4 kelompok, 4 kategori. Pertama dia kata dosa malakiyah, syaitaniyah, sabi'iyah dan bahimiyah. Jadi pada pagi ini kita akan selesaikan untuk bincang keempat-empat jenis dosa tersebut. Lalu kita akan masuk kepada poin kita, dosa besar dan dosa kecil. Okey, jadi pada pagi ini masuk kepada dosa-dosa syaitaniyah. Sebagaimana penerangan yang terdapat di situ, disebutkan kepada kita bahawa saya muatkan semualah dosa syaitaniyah, sabi'iyah dan bahimiyah dalam satu slide saya di sini. Jadi mudahlah, jadi slide saya tak panjang sangat kan. Kalau kita rujuk di dalam kitab kita di sini muslimah, disebutkan bahawa dosa-dosa syaitaniyah adalah perbuatan syaitan dalam kedengkian, kesesatan, penipuan, makar serta perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah dan menghiasi hal itu. Melarang dari ketaatan kepada Allah serta memburuk-burukkan hal itu. Melakukan perbuatan bid'ah dalam agamanya, iaitu agama Allah, serta menyeru kepada bid'ah dan kesesatan. Ini kalau dosa-dosa yang kita lakukan berkaitan dengan jenis-jenis itu tadi yang disebutkan maka kita kata inilah dosa syaitaniyah.
iaitu dosa yang berkaitan dengan dengki, kan? Dosa yang berkaitan dengan kesesatan, agama sesat, macam tu kan? Kefahaman yang sesat. Ni semua masuk dalam jenis yang kedua di sini, iaitu dosa-dosa syaitaniah. Dosa yang berkaitan dengan penipuan, untuk kita kata uh, buat orang scammer. Okay, senang scammer kan sekarang ni kan. Ni semua jenis-jenis dosa syaitaniah. Kemudian dia kata dosa ini juga di mana syaitan dia memerintahkan manusia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan bukan itu sahaja, bila kita dah buat kemaksiatan tersebut, kenapa kita tidak mahu meninggalkan dosa itu? Kerana pada dosa tersebut kita nampak indah. Di sini syaitan ia menghiaskan dosa tersebut dengan keindahan-keindahan sehingga kita rasa tak perlu untuk tinggalkan, okey sahaja untuk kita lakukan. Kerana kita nampak ianya indah, ianya cantik dan kita lebih selesa untuk melakukan dosa tersebut. Maka di sini dia kata syaitan, dosa syaitaniah ini akan menyebabkan kita tidak buat kebaikan kerana syaitan melarang kita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Kemudian syaitan ini dia akan memburuk-burukkan kebaikan ataupun memburuk-burukkan ketaatan. Contoh dia kata, tak payah solat lah, solat ni leceh kan, 5 kali nak kena buat, pagi-pagi nak bangun subuh, tidur lagi baik. Macam tu kan, dia buat perkara itu nampak melecehkan. Contoh, tak payah pakai tudung lah, pakai tudung ni leceh, nanti muka macam makcik-makcik. Macam tu kan. Tak payah. Tak jambu pakai tudung ni kan. Tak payah, tunggu nanti kau dah ikhlas betul-betul baru kau pakai. Dia macam tu, syaitan sengaja buat kita melambat-lambatkan ketaatan kita kepada Allah, sedangkan perkara itu adalah perkara yang wajib. Jadi kalau begitulah keadaannya, ini kita panggil ia sebagai dosa syaitaniah, yang mana di situ juga disebutkan tentang berbuat bid'ah dalam agama, yang menghiaskan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam agama dengan keindahan-keindahan sehingga kita rasa ia adalah sebahagian daripada agama kita, lalu sukar untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut dan menyeru kepada bid'ah dan kesesatan. Jadi perkara-perkara yang begini kita masukkan ia dalam kategori dosa-dosa syaitaniah itu tadi. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita jenis kedua ini, jenis yang dosa syaitaniah itu berada pada urutan berikutnya. Tingkat kerosakannya masih lebih rendah berbanding dengan jenis yang pertama. Jenis yang pertama, kita bincangkan dosa malakiyah kan pada sesi yang lepas. Ianya menunjukkan kepada kita bahawa itu adalah dosa yang boleh mengeluarkan kita daripada agama. Menjadikan kita seorang muslimah yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara dosa besar yang paling besar yang dilakukan. Sebab tu dia berada pada tingkatan yang teratas. Jadi dosa syaitaniah dia bawah sikit. Bukan bawah sikit lah, tingkat yang kedua lah kita letak. Tingkat yang kedua, yang mana kata masih lagi rendah kalau dibandingkan dengan dosa malakiyah. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada kategori dosa yang ketiga di sini. Disebutkan sebagai dosa sab'iyah. Baik, dosa sab'iyah adalah dosa permusuhan. Kalau ada orang yang ajak kita kepada bermusuhan, okey, kemarahan, pertumpahan darah serta menindas kaum yang lemah dan tidak mampu, ini kita masukkan dalam kategori jenis dosa sab'iyah. Yang mana dia kata dari dosa jenis ini lahirlah pelbagai macam gangguan dari kalangan manusia. Jadi kalau kita ada permusuhan ataupun ada kemarahan kan, hatred dan sebagainya di situ pertumpahan darah serta kita menindas kaum yang lain. Kita tak kata kalau kita ni marah, dia marah gitu saja. Marah ni biasanya kaki, tangan, mulut jalan. Betul tak? Okey. So ini sebab tu dia kata dari jenis dosa inilah dia akan melahirkan pelbagai macam gangguan di kalangan manusia. Kita marah-marah tau. Tapi kadang-kadang bila kita marah ni, kita tak marah dalam hati ataupun kita tak marah gitu-gitu saja. Tapi bila kita marah, mulut kita dah mula buka aib orang lain. Nampak tak? Mula keluar gangguan-gangguan pada manusia lain. Bila kita marah, mungkin tangan kita jalan, kita tumbuk. Kita hentam ke apalah kita buat, kita ambil pisau, kita cocok dia macam tu. Ini menyebabkan berlakulah gangguan yang lain. Bila kita marah, mungkin kaki kita pun jalan, tendang sana, tendang sini kan, mengamuk. Semualah perkara-perkara yang tak baik berlaku yang berpunca daripada dosa sab'iyah itu tadi, iaitu kemarahan. Permusuhan juga begitu.
Kan kita tak kata kalau kita musuh-musuh gitu saja. Tak. Tak suka musuh. Dia tu memang my enemy dunia akhirat. Enemy dunia akhirat tak boleh gitu dosa. Jadi kita kata kalau kita kata dia musuh kita dunia akhirat, contoh kan, dia tak berhenti setakat musuh gitu je tau Muslimah. Tapi nanti dia akan timbulkan banyak kekecohan lain. Kita kalau dah tak suka orang, kita kalau dah bermusuhan dengan orang, setujuh keturunan dia pun kita tak suka, betul tak? Kita akan buat macam-macam perkara yang kita rasa yang padan muka engkau sebab engkau musuh aku. Dia bukan setakat tak bertegur sapa. Dia bukan setakat tak boleh pandang muka. Dia bukan setakat kita ni memang tak nak jumpa dia. Tapi dia boleh bawa kita kepada dosa-dosa lain. Yang mana kita mungkin menganiaya dia, menganiaya keluarga dia, kan yang tak ada kena mengena lah antara kita dengan orang tu kan semua termasuk sekali. Anak dia, suami dia, semua termasuk sekali. Menjadi gangguan kepada orang yang ada di sekitar permusuhan tersebut. Jadi kalaulah begitu keadaannya ya Muslimah, kita panggil dosa-dosa yang begini iaitu permusuhan, kemarahan, pertumpahan darah itu tadi kan, serta kita menindas kaum lain. Contoh ambil harta anak yatim, ni semua. Kita menindas orang lain ni semua, inilah yang kita panggil sebagai dosa sabiiyah yang mana boleh menyebabkan kita ni jadi manusia yang tidak berhati perut, tidak memiliki simpati, empati kan, yang menyebabkan kita ni tak ada rasa kasih sayang, yang kita tak peduli. Orang tu nak susah macam mana pun susahlah dia. Yang penting kita puas hati. Ini dipanggil sebagai dosa sabiiyah. Okay? Dosa tingkatan yang ketiga. Baik, kita ada dosa pada jenis yang bawah. Iaitu dipanggil sebagai dosa bahimiyah. Dosa bahimiyah ini dia kata ada pun contoh dosa bahimiyah ialah ketamakan, keinginan yang kuat untuk memenuhi syahwat kita. Syahwat ini dia bagi pula kepada dua di situ. Syahwat perut, syahwat kemaluan. Okey, yang mana sehingga melahirkan ataupun sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan lain seperti dia kata zina, pencurian, makan harta anak yatim, kikir, pelit, ni semua samalah maknanya kedekut di situ. Pengecut, keluh kesah, gelisah dan sebagainya. Bermakna begini, bila seseorang dia melakukan dosa bahimiyah, yang berkaitan dengan ketamakan, dia rasa selfish, tamak dengan apa yang ada pada orang lain. Bukan sahaja dia tu tamak nak dapatkan sesuatu, tetapi dia tamak pada apa yang ada di tangan orang lain. Orang lain beli kereta, dia pun nak beli kereta. Kan? Nampak macam tu. Orang lain ada baju banyak, dia pun nak ada baju banyak. Tamaklah. Macam tu kan kita kata. Padahal dah ada dah. Dia tak pakai pun sebenarnya kan. Dia tak guna pun benda tu. Tapi sengaja nak beli kan sebab tamak. Itu dia rasa macam satu kepuasan menerusi ketamakan diri dia. Lalu di sini kata keinginan kuat untuk memenuhi syahwat perut. Ini samalah juga. Orang yang tamak, mereka ni ada keinginan yang kuat untuk memenuhi syahwat perutnya. Maksudnya perut ni bukan setakat makan ya Muslimah. Kita bukan kata syahwat perut ni nampak apa semua nak makan. Nampak ini nak makan, dah kenyang pun nak makan juga. Isi. Dia bukan itu saja. Tetapi kalau kita kata syahwat perut ini ialah bila kita nak makan harta orang lain. Ini pun sama juga. Kita panggil ia sebagai syahwat perut. Kita nak makan harta orang lain. Kita nak ambil apa yang ada pada orang lain. Ini semua dipanggil sebagai syahwat perut. Yang kita nak gunakan harta itu untuk isi perut kita. Macam contoh tadi dia berikan kepada kita, makan harta anak yatim. Curi contohnya. Kita curi harta dia. Kenapa kita curi harta dia? Kita nak ambil lah, beli apa-apa kan untuk kenyangkan perut kita. Macam gitu kan. Jadi hidup kita ni senang dan sebagainya. Kenapa suruh mak jual rumah contoh kan? Mak jual rumah, kemudian letak mak dekat rumah orang tua-tua. Yelah sebab rumah dia tu kan kalau jual mahal sekarang rumah Singapura kalau jual kau, jangan main-main kan. 4 bilik dah jadi berapa nak boleh 1 juta pun dah boleh dah harganya. Kita mahal ni, bagus. Tak apa kita ambil. Tamak maknanya. Tamak untuk memenuhi syahwat perut. Beza kalau kita kata syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan ini ialah dia bukan setakat, maaf ya Muslimah saya berikan contoh ini, maaf kalau kasar. Tapi kadang-kadang kena cakap kasar ni supaya jelas penerangan. Kita nak kata begini lah. Syahwat kemaluan ni bukan kita kata zina. Zina antara lelaki dan perempuan. Tapi dia boleh berlaku
laki dengan laki, perempuan dan perempuan. Dia boleh berlaku begitu. Dia boleh berlaku pada diri sendiri juga. Maksudnya mungkin ada orang dia melepaskan nafsunya sendiri, okey, ya dia melakukan masturbation contohnya onani kalau dalam bahasa Melayu kita sendiri, dia buat sendiri sebab nak melepaskan nafsu syahwat dia. Tamak dengan nafsu syahwat dia. Padahal boleh tau, kita boleh tahan ya. Apa-apa perkara yang Allah larang ni muslimah, jangan kata oh saya tak boleh tahan, tak boleh tahan gitu. Dia mesti ada kita panggil latihan untuk menahan diri. Kenapa kita tak minum arak contohnya? Kan? Maknanya kita melatih diri kita untuk menahan. Walaupun orang mungkin pujuk kita, sedap, arak ni boleh minum, kan? Cuba rasa. Tapi kenapa kita tak rasa juga? Sebab kita ada latihan. Daripada awal lagi kita dah tahan. Kita tak boleh, tak boleh. Ini haram, ini haram, ini haram. Jadi banyak juga perkara lain berkaitan dengan nafsu syahwat ini, kita boleh tahan sebenarnya. Memang mungkin, saya kata mungkin, kalau orang yang terbiasa, dia susah nak mengawal nafsu dia tu kan, tapi dia memerlukan masa. Namun bagaimana usaha kita untuk menahan? Bagaimana usaha kita untuk menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang haram? Contoh, kalau kita dah nikah, okay, kita dah nikah, maknanya kita dah pernah melalui uh, hubungan badan dengan pasangan yang halal kan. Tapi kenapa ada orang dia masih lagi nak cari dekat luar. Maaf saya kata begitu masih lagi ada hubungan skandal dengan lelaki lain. Kalau kita orang perempuan lah ya, dengan lelaki lain, dengan kawan pejabat contohnya, skandal dengan kawan pejabat, skandal dengan manalah orang lah jumpa dekat bas ke apa kan macam tu kan. Dah tertarik dan sebagainya padahal kita ada suami. Ini kita panggil sebagai dosa bahimia. Bahima ni sebenarnya ialah binatang ya maaf. Di situ kalau saya nak terjemahkan secara harfan biharfin bahima ni dosa binatang. Sebab apa kata begitu? Binatang ni dia tak fikir itu anak ke, itu adik-beradik ke apa kan dia tak fikir dah. Dia dah kahwin ke dia belum kahwin, kalau dia rasa jenak jenak. Binatang begitu. Sebab tu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata dosa bahimiah ini adalah dosa yang mana kita tak mampu ataupun kita ni biarkan nafsu syahwat kita yang berkaitan dengan perut, kemaluan itu tadi berleluasa sehingga kita ni tak fikir. Kalau kita dah kahwin pun kita masih lagi ada rasa untuk buat dengan orang yang bukan halal ini dipanggil sebagai kategori dosa bahimiah. Walaupun dia berada pada tingkatan yang keempat muslimah. Walaupun dia berada pada tingkatan yang keempat, kita tak kata dia berada pada dosa malakiyah yang mana dosanya tinggi sekali kan, berada pada tingkat yang pertama. Walaupun dosa bahimiyah ini berada pada tingkatan yang keempat. Di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Jenis dosa ini adalah dosa yang banyak dilakukan manusia kerana ketidakmampuan mereka untuk melakukan dosa sabiiyah dan malakiyah. Mereka tak buat dosa sabiiyah, dosa malakiyah, dosa syaitaniyah. Tetapi kerana kebanyakan di kalangan manusia lebih cenderung untuk buat dosa bahimiah ini, inilah yang kita panggil dosa inilah mereka masuk kepada seluruh jenis dosa. Daripada dosa bahimiah ini, kita boleh menjebakkan diri kita pada tingkatan dosa sabiiyah, syaitaniyah yang akhirnya naik kepada peringkat dosa malakiyah. Okey, dosa malakiyah. Yang mana dia kata, dari dosa inilah mereka masuk kepada seluruh jenis dosa, lalu menyeret mereka kepada perkara-perkara tersebut dengan tali kendalinya. Maknanya daripada dosa bahimiyah, terus masuk kepada sabiiyah, masuk kepada syaitaniyah, naik terus masuk kepada dosa malakiyah. Yang mana mulanya mereka masuk dari jenis yang bawah ini. Kemudian meningkat kepada dosa sabiiyah, lalu syaitaniyah, hingga akhirnya menentang rububiyahnya dan kesyirikan dalam keesaannya. Bagaimana itu berlaku? Baik, saya berikan contoh begini muslimah. Kita lihat ya slide saya di sini. Kita mula daripada bawah. Okey, saya buat piramid yang terbalik. Maknanya kecil, bawah tu sikit. Tingkatannya rendah. Okey, dosa bahimiyah di sini. Pada dosa bahimiyah itu kita nampak begini muslimah. Kita buat ketamakan. Kita mula daripada kecil dulu. Tamak. Okey. Kita tamak kan. Contoh, kita rebut rumah mak kita lah. Kita kata, saya bagi contoh mudah macam tu. Kita rebut rumah mak kita ni. Kata, rumah ni kalau jual kan. Ni dosa bahimiyah Rumah ni kalau jual,
untung ni kalau aku ajak mak konon-konon lah, padahal malas pun aku nak jaga orang tua tu. Macam gitu kan. Malas pun aku nak jaga orang tua tu. Tapi ni kalau rumah ni jual ni 1 juta ni. Kan 1 million boleh ni dapat ni. Kita pun pujuk mak kita. Kita tak bincang dengan adik-beradik kita tau. Padahal bukan kita anak seorang. Kita ni ada adik-beradik yang lain. Ya, kita tak bincang dengan adik-beradik yang lain, ni tamak namanya kan. Sebab kita tahu rumah ni kalau jual, mestilah adik-beradik yang lain pun nak juga kan dia punya share, betul tak? Kita pun fikir tak payah cakap dengan diorang ni semua. Biar aku bincang dengan mak. Kan? Cakap dengan mak kita, mak tak apa mak. Mak jual rumah mak, nanti mak duduk dengan kakak. Okey, tak apa rumah kakak kosong, mak duduk je dengan kakak. Okey, mak kita kata, tak apalah aku ada anak perempuan seorang ni, tak apalah. Daripada duduk dengan anak lelaki, tak apa duduk dengan anak perempuan. Kan? Biasa kita macam tu. Mak macam-macam kan? Macam-macam suka. Dia tak boleh, tak nak dengan anak lelaki, tak nak duduk sebab nanti duduk dengan menantu perempuan. Kalau duduk dengan anak perempuan ni okey lagi. Duduk dengan menantu perempuan ni segan, susah sikit kan? Nanti dia tak boleh klik. Kalau dengan anak perempuan, okey lagi. Jadi mak ni percaya dengan kita. Percaya tak apalah. Padahal anak ni tamak ni, nak duit daripada rumah tu. Dah jual rumah semua kan. Adik-beradik lain, kenapa tak bilang kita? Itu kan. Ni senario dia. Kenapa tak bilang kita, mak? Mak nak jual rumah ke semua. Tak apalah, nanti mak jual rumah duduklah dengan kakak kau tu kan. Tak boleh gitu, mak kena bincang dengan kita dulu semua. Tak apa, tak apa. Kakak ni, kat belakang dia happy kan. Tak apalah, padan muka korang ni aku jual rumah sebab nanti aku nak pelihara mak ni kan. Mak bagi semua duit rumah pada aku. Dia begitu keadaan dia. Plan dia sedemikian. Bila dah jual rumah, kemudian kita nampak apa berlaku. Kita ambil semua duit tu, kita letak mak kita kat rumah orang tua-tua. Di sinilah punca naiknya kepada permusuhan. Masuk kepada dosa sabi'iyah. Nampak kan? Dia naik kepada dosa sabi'iyah. Kita dengan adik-beradik bermusuhan, dengan mak kita pun, mak kita dah musuh dengan kita. Jahatnya anak aku je macam tu kan. Lepas tu adik-beradik yang lain pula tak nak ambil mak kan sebab semua orang ada komitmen masing-masing, rumah kecil dan sebagainya. Macam mana nak letak mak kat rumah kita kan? Anak kita ramai. Lepas tu ada pula menantu yang tak suka dengan mak ni semua. Adik-beradik jadi bermusuhan. Kerana dosa bahimiyah yang kecil tu tadi, yang bawah tu kan, yang tamak tu. Dia punca macam tu kan? Semua dah bermusuhan, mak tak tahu apa jadi, adik-beradik semua dah paling muka semua, engkau ambil duit mak semua, lepas tu sekarang kau nak suruh aku jaga mak. Nampak ya? Sekarang kau nak suruh aku jaga mak. Boleh jalan lah kau. Kau yang ambil duit mak, duit rumah tu semua, sekarang kau jagalah mak. Aku mak tak bagi 1 sen pun. Jadi permusuhan. Mak dengan anak musuh, adik-beradik bermusuhan. Nampak? Okey, dia naik pada tamak. Daripada permusuhan. Dia tak berhenti situ saja muslimah. Kita kata, okeylah kita ingatkan, okeylah dah musuh semua dah ni semua dah bawa diri masing-masing. Kita tak rasa begitu. Tapi permusuhan ini dia naik kepada kedengkian. Kita jadi dengki dengan kakak kita tu tadi tau. Yang ambil duit mak kita semua tu. Tapi yang si ambil duit mak semua ni kan, dia pun dengki juga dengan adik-beradik yang lain ni. Tak boleh tengok. Walaupun dia tak boleh tengok adik-beradik lain senang. Walaupun dia dah cukup senang dah tu tadi. Dia tak boleh tengok adik-beradik lain senang. Nampak ya? Dengki. Mula dengki, mata merah. Kan? Dia beli kereta. Dia tu tak dapat duit mak pun beli kereta ya. Menyampahnya nampak dengki. Kan? Kemudian mungkin juga ada adik-beradik yang lain yang ambil mak itu tinggal dengan dia. Dia ni yang dah senang ni dengki juga. Mak duduk dengan dia bagi tak mak duit? Jadi batu api pula. Dengki kan? Geram. Dia kata, mak baik-baik mak duduk dengan ni budak ni. Ni bukan boleh harap sangat. Nanti semua gelang mak. Dia fikir pasal gelang mak dia pula. Gelang mak kan? Nanti mak punya duit-duit yang lain semua dalam bank semua dia ambil macam mana mak? Kita tahu mak kita ni banyak duit pencen. Sipit banyak tu kan. Nanti macam mana mak? Dengki kan? Tak boleh. Dia dengki. Walaupun dia tak jaga mak dia. Walaupun tadi adik tu tadi yang ambil. Dia jadi dengki. Dah bermusuh, dengki pula. Dia naik kepada dosa syaitaniyah. Syaitan suka kan dosa-dosa macam ini kan. Okey, dah dengki dah adik-beradik ni semua. Padahal orang tu baik-baik jaga mak dia. Tak ada pun dia nak rasa ambil duit mak ke, tak ada rasa nak minta mak itu ke, tanggung duit dapur ke apa kan, tak ada rasa. Dia cuma nak ambil maknya, jaga mak duduk dan diam, relax dalam rumah dah sudah. Tapi kalau ada adik-beradik yang dengki ni, yang dah naik kepada syaitania ni, dia dengkilah. Nanti mak masak, nanti mak buat kerja rumah. Senang korang goyang kaki mak duduk dengan korang Kita nak macam nak cakap je. Kalau gitu kau ambil lah mak, biar mak duduk dengan kau. Jangan cakap macam tu kan. Jadi musuh. Satu family. Masalah macam ini. Tapi kita nampak begini muslimah.
Kita tak kata dosa dengki ini dia boleh berhenti begitu sahaja. Dia boleh bawa kita naik kepada dosa malakiyah. Iaitu mensyirikkan Allah. Bagaimana itu berlaku? Kita nampak begini ya. Kemungkinan saya kata mungkin saja. Mak ni dah geram sangat dengan anak tu tadi kan. Dia pergi jumpa bomoh, dia kata anak aku dia ambil duit aku ni. Buat dia jatuh miskin, buat dia jatuh sakit, dia mati merana ni. Kau buat anak aku ni. Kita mungkin fikir, takkanlah mak nak buat macam tu. Tapi saya tak menafikan. Kalau mak yang mana kan tahap keimanannya tak seberapa kuat, tahap keimanannya lemah, yang tak berapa sangat nak belajar agama, yang tak berapa sangat ni kan menjalankan perintah Allah, kemungkinan dia boleh naik kepada dosa malakiyah. Sama juga dengan adik-beradik yang tadi. Kan dah bermusuhan, dengki, kau ambil duit mak tak apa, kau letak mak dekat rumah ni kan, tak apa. Kau tengok langit tu tinggi ke rendah. Baru kau tahu langit tinggi ke rendah. Aku buat engkau sampai mati. Kau makan duit mak aku kan, tak apa. Aku buat perut kau, aku hantar busung kat perut kau. Dia naik kepada dosa syirik tu tadi. Dosa malakiyah. Sebab itu, saya banyak kali ingatkan. Dosa, dia rendah ke, kecil ke, jangan kita sesekali dekat. Jangan kita nak buat. Kerana dosa yang rendah, nampak ya, tadi dosanya cuma tamak saja tau. Dosa tamak itu yang bahimiyah, dia bawa kita masuk kepada dosa sabi'iyah, akhirnya permusuhan adik-beradik, bawa pula masuk semua pada dosa syaitaniyah, dengki antara satu dan yang lain, bawa pula semua masuk kepada dosa malakiyah. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil hikmat bomoh, ambil tangkal, ambil apa-apa, barang-barang sihir ini untuk memusnahkan adik-beradik sendiri ataupun ibu memusnahkan anak sendiri. Dia boleh berlaku begitu muslimah. Hanya ianya bermula daripada satu dosa yang kecil tu tadi kat bawah. Nampak kecil je. Dia naik, akhirnya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Dosa bahimiyah dia akan jadi dosa yang mana tarik kita dengan tali kendalinya naik kepada dosa yang lebih tinggi. Masuk kepada dosa sabi'iyah, dosa syaitaniyah, dosa malakiyah. Yes, kau akan buat dosa mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya berpunca dari ketamakan engkau sendiri. Itu contoh yang saya berikan. Banyak contoh lain lah ya yang boleh anda relatekan dengan kehidupan, dengan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Ada banyak isu yang berlaku di sekitar masyarakat kita yang boleh kita kaitkan. Yang penting, piramid terbalik ni kena ingat. Bila kita nak buat dosa, ingat piramid terbalik ni. Ya, aku ni buat ni kecil nanti mungkin boleh pergi yang ni. Next step, akhirnya besar. Kita akan tinggalkan. Kita nampak gambaran tu tadi, cantik gambaran ini yang saya berikan. Supaya kita masing-masing jaga. Yang kecil, tak semestinya dia akan berhenti begitu sahaja. Dia boleh bawa kita pergi kepada yang besar. Contoh saya kata, kita tadi kan, kalau dia kata dosa bahimiyah ni berkaitan dengan tamak, syahwat. Syahwat. Kita, contoh, kita ni dah nikah dah, Alhamdulillah. Tapi kerana dosa bahimiyah tu yang kita buat, kita mungkin mata tak boleh nak jaga. Kita orang perempuan saya tak kata orang lelaki ya, orang perempuan pun kadang mata tak boleh jaga. Kita mata tak boleh nak jaga, tak boleh nak tundukkan pandangan kita terpikat dengan klik dekat tempat kerja kita. Terpikat, kemudian berbalas-balas mesej, dah berbalas-balas mesej, makan pula berdua-duaan. Padahal kita ada suami ni. Suami tak tahu kita buat perkara-perkara begini. Dah balas mesej kan, duduk makan berdua-duaan. Okey, mula-mula lunch sama-sama. Lepas tu, tak apalah, nanti balik kerja sama-sama. Dah balik kerja sama-sama, dah rindu pula. Kan, dah rindu pula. Dia bawa. Bila Sabtu Ahad pula keluar sama-sama. Tak ingat dah, suami tak ingat rumah dah. Sebab apa? Dia dah sibuk dengan percintaan barunya. Okey, cantik ayat. Percintaan baru, dia sibuk percintaan baru tu kan. Okey, suami tahu. Bila suami tahu, dia naik kepada permusuhan tu kan. Dia kata, kau kan kawan aku ni. Kau kan kawan aku. Kau boleh pula ada hubungan dengan bini aku.
bermusuhan tu berlaku. Naik kepada dosa sabi'iyah. Lepas tu dengki. Dengki sebab apa? Dia dia jadi macam bila suami dapat tahu kawan ni, sebab apa suami ni dengan lelaki ni pun kawan juga. Ni saya bagi contoh bukan drama saya bagi contoh. Dia kawan juga kan. Bila suami dapat tahu jadi musuhan kan. Okey, yang si member tak dapat ni jadi dengki. Dengki ke apa? Oh, ni memang tak boleh ni. Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Dia macam tu kan. Naik kepada dosa syaitan ni lah. Bila dah begitu rasanya, takkanlah nak duduk diam je. Aku tak dapat, kau tak dapat. Kita kena usaha. Macam mana usaha kita? Kita buatlah apa-apa supaya berpisah ni laki bini. Akhirnya, aku pun dapatlah perempuan itu. Nampak di sini? Naik kepada dosa syirik. Dia buatlah apa-apa. Pergi sekali lagi. Jumpa apa-apa kan. Ataupun dia buatlah, ambillah minyak pengasih ke apa. Okay. Dia sapu dekat perempuan ni. Akhirnya perempuan ni pun dah tak ingat suami dia. Memang betul-betul mabuk payah dengan dia, minta cerai dengan suaminya, nampak? Dosa ini, dia akan bermula daripada kecil sahaja, Muslimah. Bendanya simple. Daripada sesuatu yang simple, dosa ini kan, dosa yang simple kita buat. Tapi dia akan jadi complicated. Bila kita biarkan diri kita terjerumus dalam dosa yang simple tu tadi. Hanya daripada pandangan mata kita yang kita tak dapat nak kawal. Kita suka sangat-sangat tu tadi kan. Tak dapat nak kawal tadi dah. Kita suka sangat dengan mamat tu sampai kita tak ingat dah suami kita. Sampai suami kita tahu bermusuhanlah kita. Kita tinggalkan anak, tinggalkan rumah semua. Akhirnya kita ikut kepada lelaki yang tak halal tu tadi. Kerana kita dah tak boleh kawal dah perasaan. Dah tak boleh dah. Asalnya boleh diatasi masalah itu. Iaitu jaga pandangan. Kalaupun kita kata kita tersuka tanpa sengaja kepada lelaki itu, kita tarik diri kita balik kepada yang halal. Begitu caranya kita ni sebagai seorang muslimah. Tak boleh biarkan diri kita ni drag. Kadang-kadang masalah kita dah kita biarkan diri kita drag kepada satu dosa. Akhirnya kita tak mampu nak kawal. Tak mampu nak kawal, itulah yang menyebabkan kita naik kepada peringkat-peringkat dosa yang lebih tinggi. Na'uzubillahi min zalik ya. Sebab tu kita masing-masing kita, saya pesan pada diri saya juga. Kita kena jaga diri kita kena ingat apa yang kita belajar pada hari ini, dosa yang kecil ataupun dosa yang kita nampak ia ringan, simple, ia boleh bawa kita kepada sesuatu yang lebih complicated sehingga bawa kita masuk kepada dosa yang paling besar iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita pergi kepada perbincangan yang berikutnya di sini iaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Muka surat 279 pada poin kita yang I di situ. Poin kita yang I membincangkan tentang bukan satu lagi istilah. Bagi saya ini adalah istilah yang kita semua guna pakai. Kalau kita nak bandingkan dengan istilah tadi kan, Sabi'iyah, Bahimiyah, Syaitaniyah, Malakiyah, itu adalah istilah yang bagi saya agak asing ya untuk kita bincangkanlah. Cuma di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia masukkan jenis-jenis dosa itu pada istilah-istilah itu tadi. Tetapi kalau kita nak merujuk kepada istilah yang lebih dekat dengan kita, sebagaimana istilah yang digunakan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dosa ini dalam Al-Quran dan Sunnah bahagikan ia kepada dua, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Sebab itu dalam kitab kita pada perenggan yang pertama di situ ya, dia kata Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' sahabat, tabi'in dan para imam sesudahnya, yang mudah saya nak kata dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan perbincangan-perbincangan di kalangan ulama' yang mu'tabar, di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in sampailah kepada ulama' kita pada hari ini, bila mereka membincangkan dosa ini menurut kepada perbincangan Al-Quran dan As-Sunnah, kebiasaannya kita akan bahagikan ia kepada dua bahagian. Dosa besar dan dosa kecil. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maknanya bukan kita saja-saja nak bahagikan dosa besar, dosa kecil. Mungkin ada orang kata, apa bukti awak kata dosa tu ada besar, dosa tu ada kecil? Kita lihat di sini, Allah sendiri
Allah sendiri yang sebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31 dalam kitab kita. Surah An-Nisa ayat yang ke-31 di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? In tajtanibu kabaira. Allah menggunakan lafaz kabaira. Okey? In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Maksudnya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, saya letakkan warna merah di situ. Okey? Dosa-dosa besar. Kalau muslimah semua nanti boleh bulatkanlah, kalau siapa yang ada kitab boleh gariskan ataupun bulatkan perkataan kabair dalam kitab kita. Ataupun nanti dah download nota tu kan, boleh print ke apa nota ini, kemudian letakkan ia sebagai attach. Okay, saya nak cakap attachment awak ingatkan ni email nak attachment. Okay, boleh attach lah dekat kita punya buku kan, sebagai nota tambahan di situ. Jadi kita lihat di sini. Allah gunakan perkataan kabair. Okay, lafaz kabair ketika nak jelaskan kepada kita tentang dosa. Allah kata apa? Jika kamu menjauhi kabair, iaitu dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Contoh, zina. Contoh, menderhaka kepada ibu bapa. Contoh, menzalimi orang lain. Contoh lagi, namimah. Semalam kita ada bincangkan ke dalam kuliah kita di Masjid Yusuf Ishak. Dosa besar ialah menjadi batu api. Okay? Jadi Allah kata, kalau kita ini menjauhi, kita usaha untuk menjauhi dosa-dosa besar itu, di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kita lakukan, maka Allah kata apa? Nukaffir ankum sayyiatikum. Kami akan bersihkan, maknanya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kamu yang terdiri daripada dosa-dosa kecil kamu. Kalau kita usaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, maka ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, iaitu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita yang disebut sebagai dosa-dosa kecil. Di sini Allah menggunakan perkataan sayyiatikum, keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa kecil kamu. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu kami masukkan kamu ke dalam syurga Allah, ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai karimah. Syurga yang begitu mulia, tempat yang begitu mulia. Jadi kita kata begini muslimah, dosa kecil biasanya kadang-kadang kita buatlah sebab tak semua, kita kata begini, kita dalam hidup kita tidak boleh terlepas daripada dosa. Ada dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Betul tak? Okay. Kita buat dosa dalam hidup kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah. Asalkan dosa itu bukan dosa yang besar. Tapi bukan saya kata asalkan tu maknanya boleh buat. Dosa kecil tu tak. Bukan gitu maksudnya. Maknanya kita kadang-kadang ada dosa yang kita tak sengaja kita lakukan. Pada dosa-dosa kecil itu kan, yang tak sengaja kita buat. Kita mungkin tendang kaki kawan kita tu kan. Bencilah tendang. Maksud kata apa? Sorry tak sengaja. Padahal benci tu sengaja tendang kan. Tendang lah kaki dia. Padahal sorry tak sengaja kiki tu. Padahal kita memang sengaja. Ini dosa kecil saya kata. Dosa kecil kan. Padahal memang sengaja tu. Sebab kita menyampah tendang kaki dia tu kan. Sengaja kan. Itu dosa. Sudah taubat kepada Allah, minta maaf betul-betul lah dengan kawan kita kan. Sorry lah tadi tendang kawan kaki kau tu kan. Kita nampak begini. Allah kata, okay, dalam hal yang sedemikian, apabila ada orang yang mana dia dah buat dosa tu tadi kan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beristighfar, astagfirullahalazim, kan asallah aku buat macam tu kan, dosa kecil. Tapi dia adalah orang yang dalam masa yang sama dia menjaga diri dia daripada melakukan dosa-dosa besar. Maknanya tadi ingat piramid yang saya buat tadi kan? Tak nak tamak, jangan buat zina, jangan buat perkara-perkara yang boleh boleh masukkan kita kepada dosa-dosa besar. Allah kata orang yang begini kami akan hapuskan. Kalau dia ada buat dosa-dosa kecil, kami akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Lalu kami masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini jelas kepada kita, ada penyebutan dosa besar,
ada penyebutan dosa kecil di situ. Sebab itu di kalangan para ulama mereka membahagikan dosa itu terbahagi kepada dua, dosa besar dan dosa kecil. Begitu juga bila kita merujuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah An-Najm ayat yang ke-32. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, Allah kata allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam, iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Okey. Daripada ayat ini juga kita dapati Allah sebutkan ada dosa besar, ada dosa kecil. Begitu juga ya muslimah, kalau saya nak masukkan pada hadis kita di sini, dalam kitab kita ada menunjukkan ya, ada sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iaitu hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi kata apa, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna izajtunibatil kaba'ir. Dalam buku letak izajtunibatil, dalam saya punya slide letak izajtanaba, tak ada masalah. Okey saja, dua-duanya betul. Okey. Cuma biasalah perawi ni bila dia riwayatkan kan kadang-kadang ada penyebutan lafaz yang berbeza-beza. Okey, itu biasalah dalam hadis Nabi je begitu. Tapi yang penting kedua-duanya boleh sahaja. Bukan kata oh slide Ustazah ada typing error ke? Bukan begitu. Ataupun buku ada typing error ke? Tak, bukan begitu kan? Maknanya dua-dua cara kita baca, sama ada kita nak baca izajtanaba ataupun kita nak baca izajtuniba, kedua-duanya dibolehkan. Okey, tidak menjadi masalah. Baik, apa kata Nabi tentang hal ini? Nabi SAW menyebutkan kepada kita, solat 5 waktu dan solat Jumaat ke Jumaat berikutnya. Maknanya solat 5 waktu kita ke solat 5 waktu yang berikutnya. Solat subuh kita tadi pagi kan kita laksanakan masuk kepada solat zuhur masuk kepada solat asar, okey. Solat asar masuk kepada solat maghrib masuk kepada isyak. Ini kita panggil sebagai solat 5 waktu kepada solat 5 waktu yang berikutnya. Kemudian kalau orang lelaki di sini ada solat Jumaat. Seterusnya Nabi kata apa? Solat Jumaat kepada solat Jumaat yang berikutnya. Maknanya Jumaat minggu lepas, nanti nak masuk Jumaat yang akan datang ini. Dia maksud begitu. Dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ramadan yang dah kita selesai pada tahun ini akan masuk kepada Ramadan yang berikutnya pada tahun hadapan kan. Nabi sebutkan antara adalah penghapus dosa antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi antara kita solat tadi kan, solat subuh sampai dah kepada nak solat zuhur nanti, ada penghapusan dosa selama mana kita menjauhi dosa-dosa besar. Sepanjang masa itu, bila kita tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi kita buat dosa-dosa kecil yang kemudian kita ikuti ia dengan istighfar di situ, maka Nabi kata di situ ada bentuk penghapusan dosa. Jadi tadi subuh, antara subuh nak pergi asar, kan mungkinlah ada kita buat dosa-dosa kecil. Okay? Ada kita buat dosa-dosa kecil. Kita tak buat dosa besar ya. Nabi kata di situ adanya, pada tenggang waktu itu adanya masa di mana dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kecil kita. Tapi kalau kita buat dosa besar lain cerita. Kalau kita buat dosa besar, di situ menunjukkan bahawa kita perlu kepada taubat. Dia tak cukup. Tak apalah dah buat dosa besar ni nanti masuk kepada waktu zuhur kan, Allah ampunkanlah dosa saya. Dia tak begitu. Ataupun nanti Ramadan berikutnya, alhamdulillah jumpa Ramadannya, Allah hapuskan semua dosa-dosa saya. Tak. Dia tak begitu. Kalau dosa besar, kita perlu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Okey, barulah kita panggil ia sebagai pengampunan dosa, penghapusan dosa. Tapi kalau selama mana kita tak bertaubat kepada Allah, tak ada. Dosa besar itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini diterangkan kepada kita pada muka surat yang berikutnya. Amal-amal yang menghapuskan dosa mempunyai 3 tingkatan. Jadi diterangkan kepada kita di sinilah ya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah diterangkan kepada kita, kalau kita nak lihat amal yang boleh menjadi penghapus dosa ni, dia ada 3 keadaan. Sebab tu tadi saya dah ingatkan, okay, dosa besar tak boleh. Kerana dia kata di sini, amal yang kita buat, contohnya kita solat.
kita solat zuhur nanti kan, yang mana diikuti dengan solat subuh tadi pagi. Okey, solat zuhur kita dapat menghapuskan dosa kita yang kecil yang kita buat antara dua waktu itu. Tetapi kita tak kata dia boleh hapuskan dosa besar. Sebab itu pada poin yang pertama di sini dia kata hanya mampu menghapuskan dosa kecil disebabkan kelemahannya, kurangnya keikhlasan serta lemahnya pelaksanaan hak-haknya. Kedudukannya seperti obat yang lemah, kurang mampu melawan penyakit baik disebabkan kuantiti maupun kualitinya. Jadi kita kata dosa kecil ni dia tak macam mana? Kuantitinya sikit. Okey, ataupun dia punya kekuatannya tak sebagaimana dosa besar. Sebab itu amal kita, amal soleh kita boleh menghapuskan dosa kecil tersebut. Kemudian yang kedua dia menegaskan, okey. Pada poin yang kedua di sini kata, amal kita hanya mampu menghapuskan dosa kecil. Namun sama sekali tidak mampu menghapuskan dosa besar. Tetapi kalau kita masuk kepada pendapat yang ketiga di situ dia kata apa? Amal kita mampu menghapuskan dosa kecil, ya betul. Okay, dan kekuatannya masih tersisa. Tapi kalau kita banyak buat amal soleh kita, kemudian ada lagi kita kata kekuatan yang terdapat pada amal soleh itu, di sini kata dia masih lagi mampu untuk menghapuskan sebahagian dosa besar. Maksudnya begini muslimah, kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, daripada dosa-dosa besar kita. Kita dah bertaubat kepada Allah, kita menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak buat lagi, kan berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa besar itu, lalu kita ikuti ia dengan amal soleh kita. Jadi amal soleh ini, okay, dia mampu membantu untuk menghapuskan dosa besar tersebut. Setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya itu tadi. Kita ikuti perbuatan taubat kita dengan amal soleh. Kenapa perlu ikuti dengan amal soleh? Supaya kita tak pergi balik kepada perbuatan-perbuatan lama kita. Amal soleh ini amat penting muslimah. Kerana amal soleh ini dia akan bantu untuk cegah kita buat perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sebab bila kita dah sibuk dengan amal soleh kita dah tak ada masa lagi dah nak buat perkara-perkara yang lama. Sebab itu di sini amal soleh itu dia juga bukan sahaja kita kata boleh menghapuskan dosa kecil dan kekuatan amal, namun kekuatan amal yang masih ada itu dia boleh menghapuskan sebahagian dosa besar kita setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa besar kita. Maka dia kata perhatikanlah olehmu, sesungguhnya amal dapat menghilangkan pelbagai dosa yang banyak. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja muslimah perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, memberikan kepada kita dengan motivasi untuk menjauhkan diri kita daripada dosa yang kita buat gini dosa bahimiyah, dosa sabiiyah, dosa syaitaniyah, dosa malakiyah. Dia macam tu. Dia naik gitu kan. Dan juga kita dah jelaskan tadi, dosa-dosa yang 4 tu kan sebenarnya dia bagi kepada 2 lah. Iaitu dosa besar dan dosa kecil. Kalau kita dapat tinggalkan yang kecil, yang daripada bawah tu tadi kan, insya-Allah dosa yang besar terus kita dapat tinggalkan. Yang penting jaga diri kita daripada dosa-dosa kecil. Sebelum fikir tentang dosa-dosa besar tu kan, kita sebenarnya ramai dalam hidup ini saya lihat ramai antara kita yang asyik fikir tentang dosa besar. Betul tak? Kita tak zina, kita asyik fikir tentang dosa besar. Sehingga kita lupa tentang dosa yang kecil. Bila kita lupa tentang dosa yang kecil, inilah juga syaitan mula menjebakkan kita masuk kepada dosa demi dosa. Akhirnya, kita pun pergilah kepada dosa-dosa yang besar. Sebab itu dosa kecil ni jangan dilupakan. Sekecil apapun ia. Kita perlu ingat tentang ini dosa kecil, kena tinggalkan. Jangan sesuka hati kita nak buat dosa kecil itu sehingga dia menjadi selesa dalam kehidupan kita. Dosa yang selesa, yang kita rasa sebagai
comfort zone yang kita jadikan ia dalam sebagai comfort zone kita, kita akan nampak ia sebagai tidak ada apa-apa. Sebab itu bila kita masuk kepada dosa besar pun kita rasa okey-okey sahaja. Ini bahaya. Sebab tu sebelum kita pergi kepada yang besar, kita sibukkan sangat yang besar ni kan, yang kecil tu dulu. Perhatikan mana poin-poin, mana part-part yang kecil-kecil ini kita perlu hapuskan ia. Okey muslimat, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa. Soalan saya dah nak hilang kelapangan masa agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.